Pilihannya cas kepekatan. Dalam video sebelum ini kita sudah bincang bahawa kedudukan sesuatu ion di dalam siri elektrokimia akan mempengaruhi pilihannya cas. Kalau terdapat dua ion positif yang berada di dalam satu elektrolit, ion yang berada di bahagian yang lebih rendah dalam siri elektrokimia itu akan dipilih untuk dinyacas. Begitu juga dengan siri elektrokimia bagi anion atau ion negatif. Semakin rendah kedudukan ion itu di dalam siri elektrokimia, maka semakin mudah ia dinyacas atau didischarge. Dalam video ini kita akan bincang satu lagi faktor yang akan mempengaruhi pilihannya cas, iaitu kepekatan. Okey. Jika kepekatan sesuatu ion adalah tinggi, maka ion itu akan dipilih untuk dinyacas walaupun ia terletak di kedudukan yang lebih tinggi di dalam siri elektrokimia. Walaupun sebelum ini kita tahu bahawa ion yang berada di bahagian bawah akan dipilih. Tapi kalau kepekatan ion itu adalah tinggi, walaupun dia di kedudukan yang lebih tinggi, dia masih boleh dipilih untuk dinyacas. Mari kita lihat contoh ini. Okey, ini adalah elektrolisis asid hidroklorik cair 0.001 molar dan asid hidroklorik cair 0.1 molar. Ini adalah cair, ini adalah agak pekat lah. Okey. Mari kita lihat persamaan ion bagi penceraian asid hidroklorik cair lah. Asid hidroklorik cair ini apabila dia larut dalam air, dia akan membentuk ion hidrogen dan ion klorida. Dan pada masa yang sama, air juga boleh mengurai membentuk ion hidrogen dan ion hidroksida. Okey. Bagi ion positif tu ada satu jenis saja, itu ion hidrogen saja, maka tak ada pilihannya cas lah. Bagi ion negatif pula, kita ada dua ion negatif di sini, iaitu klorida dan hidroksida. Hidroksida berada di kedudukan yang lebih rendah, maka hidroksida ini akan dipilih untuk dinyacas lah bagi asid hidroklorik cair. Bagi asid hidroklorik 0.1 molar pula, okey, sama juga asid hidroklorik ini akan terurai membentuk ion hidrogen dan ion klorida. Dan begitu juga dengan air lah. Dia akan membentuk ion hidrogen dan ion hidroksida. Okey. Kalau kepekatannya adalah tinggi seperti 0.1 molar, walaupun ion klorida ini dia berada di kedudukan yang lebih tinggi, dia masih dipilih untuk dinyacas. Okey, bagi kes ini ion klorida dipilih untuk dinyacas, tetapi bukan hidroksida. Sebab apa? Sebab kepekatan ion klorida ini adalah agak tinggi dalam elektrolit ini. Okey, ini adalah satu lagi faktor yang akan mempengaruhi pilihannya cas, di mana ion yang mempunyai kepekatan yang lebih tinggi akan dipilih untuk dinyacas. Okey. Bagaimanapun, kepekatan ion hanya memberi kesan kepada ion-ion yang berada berhampiran di dalam siri elektrokimia. Jika suatu ion berada di kedudukan yang sangat tinggi di dalam siri elektrokimia, contohnya natrium, ia tetap tidak akan dipilih dinyacas walaupun kepekatannya adalah tinggi. Ini adalah senarai dia. Okay? Kalau kepekatan bagi ion ferrum, stannum, plumbum ini adalah tinggi, maka dia akan dipilih untuk dinyacas. Tapi kalau ion yang hadir itu adalah kalium, natrium, kalsium, walaupun kepekatannya adalah tinggi, ia masih tidak dipilih untuk dinyacas kerana dia terlalu jauh berbanding dengan hidrogen. Kalau hidrogen dengan natrium, walaupun natrium ini pekat, hidrogen masih dipilih untuk dinyacas. Tapi kalau stannum dengan hidrogen, stannum akan dipilih untuk dinyacas kalau kepekatan dia tinggi lah. Bagi ion negatif pula, okey. Kalau klorida, bromida, iodida ini mempunyai kepekatan yang tinggi, dia akan dipilih untuk dinyacas. Tapi kalau dia fluorida, sulfat dan juga nitrat, walaupun kepekatan dia tinggi, dia masih tidak dipilih untuk dinyacas. Mari kita lihat beberapa contoh lagi lah. Okey, elektrolisis natrium klorida. Natrium klorida ini apabila dia terlarut di dalam air, dia membentuk ion natrium dan ion klorida. Dan pada masa yang sama, dia mempunyai ion hidrogen dan ion hidroksida. Okey, natrium adalah jauh lebih tinggi
daripada ion hidrogen walaupun dia adalah pekat. Ini katakan kalau dia pekat lah. Kalau dia pekat. Okay. Walaupun dia pekat, ion hidrogen masih dipilih. Okay. Sebab natrium ini terlalu tinggi di dalam siri elektrokimia. Kalau klorida dengan hidroksida, maka klorida akan dipilih untuk dinyacas kalau dia pekat. Okay. Kalau dia pekat. Sebab klorida ini tidak berapa jauh daripada hidroksida. Okay. Bagi kalium iodida pekat pun sama juga. Okay. Katakan ini adalah pekat lah. Okay. Kalium iodida ini apabila dia mengurai, dia membentuk ion kalium dan ion iodida. Okay. Dan antara kalium dengan ion hidrogen ini, ion hidrogen dipilih untuk dinyacas. Walaupun kalium itu adalah pekat. Ya. Tapi kalau iodida dengan hidroksida, iodida akan dipilih untuk dinyacas. Okay, kerana dia adalah pekat. Okay. Jadi, bukan semua ion yang mempunyai kepekatan yang tinggi akan dipilih untuk dinyacas. Okay. Hanya ion-ion yang dekat dengan hidrogen atau hidroksida ini akan dipilih untuk dinyacas kalau kepekatannya adalah tinggi. Satu lagi contoh. Natrium bromida. Okay. Natrium bromida. Ini kalau dia larut. Okay. Antara natrium dengan ion hidrogen ini akan dipilih lah. Ya. Dan antara bromida dengan hidroksida, bromida akan dipilih kalau natrium bromida ini adalah pekat. Kalau dia sangat cair, maka hidroksida dipilih. Kalau dia pekat, bromida akan dipilih. Yep. Okay. Ini adalah apa yang kita perlu tahulah tentang bagaimana kepekatan mempengaruhi pilihan nyacas.